Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anak-anak murid ustaz sekalian. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid, iaitu mata pelajaran tajwid untuk tahun 5 Bukhari. Okey, video ini disampaikan oleh saya sendiri Ustaz Muhammad Nasrullah daripada Asyakirin ADM. Okey, baiklah. Sebenarnya kita tajuk hari ini yang kita akan belajar ialah tajuk mad badan, iaitu mad badan. Okey. Mula-mula kita tengok isi kandungan dalam tajuk hari ini. Kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama kita akan bagi pengenalan mengenai mad badal, iaitu kita akan memahami maksud mad badal dari segi bahasa dan istilah. Dan seterusnya kita akan kenal cara mengenal mad badal, iaitu kita akan kenal pasti macam mana nak mengenal cara mengenal mad badal ni. Yang ketiga kita akan tengok contoh. Kita akan tengok contoh-contoh mad badal dalam Al-Quran. Kita akan mengeluarkan contoh-contoh mad badal yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, apa itu mad badal? Mad badal dari segi bahasa, apa maksud mad badal? Badal bermaksud tukar. Dari segi bahasa, mad badal bermaksud tukar, iaitu ataupun ganti. Dari segi istilah pula, mad badal ialah huruf hamzah bertemu dengan mad, huruf mad. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad tu apa? Alif ataupun waw ataupun ya. Yang pada asalnya huruf mad ni asalnya huruf hamzah, tapi ditukar kepada huruf mad, iaitu huruf hamzah ditukarkan kepada huruf mad, iaitu alif waw ya dalam satu kalimah. Okey, ustaz ulang. Dari segi istilah mad badal ni ialah apa? Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad tu apa? Huruf alif waw ya. Yang pada asalnya huruf alif waw ataupun huruf waw ataupun huruf ya ni asalnya huruf hamzah, tapi ditukarkan kepada huruf mad, sama ada huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Okey, dia berlaku dalam satu kalimah, bukan dua kalimah. Dia hanya berlaku dalam satu kalimah sahaja. Okey, hukum bacaan mad badal adalah dua harkat. Okey, ustaz ulang. Hukum bacaan mad badal adalah dua harkat. Okey, baik, kita teruskan. Tengok yang atas tu, ustaz dah tanda point warna merah tu. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, alif waw ya. Kita tengok contoh amanu. Mana tu yang ustaz tanda merah depan tu? Amanu. Amanu hamzah bertemu dengan huruf mad. Hamzah di depan bertemu dengan belakangnya huruf alif. Amanu. Dibaca dengan dua harkat. Amanu. Okey, asalnya amanu ni asalnya amanu. Dua hamzah tu. Yang hamzah yang pertama berbaris fathah dan hamzah yang kedua berbaris sukun. Amanu asalnya. Kemudian hamzah yang kedua yang mati tu ditukarkan kepada huruf ditukarkan kepada huruf mad. Jadi amanu. Okey, faham? Okey, kita tengok cara nak mengenal mad badal seterusnya. Kita tengok yang tadi kita dah tengok dah. Amanu dibaca dengan dua harkat. Amanu asalnya amanu. Ada dua hamzah di situ. Hamzah yang pertama fathah dan hamzah yang kedua sukun. Ustaz dah tanda merah di situ. Amanu. Okey, apabila fathah, okey, apabila hamzah yang pertama tu berbaris fathah, jadi hamzah yang kedua yang sukun tu akan digantikan dengan huruf alif. Okey, faham? Seterusnya kita tengok contoh imanakum. Imanakum. Yang ustaz tanda merah tu, hamzah dengan ya. Imanakum dibaca dengan dua harkat. Imanakum. Asalnya imanakum dibaca dengan imanakum. Imanakum. Tengok yang ustaz tanda merah tu. Ada dua hamzah. Hamzah yang pertama berbaris kasrah dan hamzah yang kedua berbaris sukun. Jadi
orang masyarakat Arab tak boleh membaca dua hamzah, dia orang tak boleh baca. Jadi dia orang gantikan, dia orang badalkan, ataupun dia orang tukarkan hamzah yang sukun tu kepada ya. Jadi imanakum dibaca dengan dua harkat. Okey, kalau hamzah yang pertama tu berbaris kasrah, jadi huruf hamzah yang kedua akan ditukarkan, diganti dengan huruf ya. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Utu. Yang Ustaz tanda merah tu hamzah dengan waw. Utu dibaca dengan dua harkat sebab apa? Dia adalah mad badal. Utu asal dibaca dengan dua harkat. Kerana ianya adalah mad badal. Utu. Asal kalimah utu adalah utu. Ada dua hamzah di situ. Tengok depan tu yang Ustaz tanda merah tu. Utu. Hamzah yang pertama berbaris dhammah dan hamzah yang kedua berbaris sukun. Tetapi Arab dia tak boleh membaca. Kalau ada dua hamzah ni dia orang susah nak baca. Jadi dia orang gantikan hamzah yang kedua yang mati tu dengan waw. Jadi utu. Asalnya utu dibaca dengan utu. Dua harkat. Okey, kalau hamzah yang pertama, tengok hamzah yang pertama kalau berbaris sukun, hamzah yang kedua yang mati itu ditukarkan dengan waw. Jadi utu. Okey, faham? Okey, kita tengok seterusnya contoh di dalam Quran. Okey, kita tengok contoh di dalam Quran pula. Qala Allah Ta'ala fakaifa asa ala qaumin kafirin. Surah Al-A'raf ayat 93. Tengok kalimah yang Ustaz tanda merah tu, asa, dibaca dengan dua harkat. Sebab apa dibaca dengan dua harkat? Sebabnya ia ialah mad badal. Asa ni asalnya asal kalimahnya asa yang Ustaz tanda hijau tu. Tengok kalimah yang Ustaz tanda hijau. Asa ada dua hamzah. Hamzah yang pertama fathah dan hamzah yang kedua sukun. Dibaca asa. Kemudian ditukarkan hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua yang mati tu ditukarkan kepada huruf mat. Jadi asa. Okey, dibaca dua harkat. Tengok contoh yang kedua pula. Qala hal amanukum alaihi illa kama amantukum ala akhihi min qab. Surah Yusuf. Tengok contoh dia. Mana mak badal di situ? Yang Ustaz tanda merah tu. Amanukum yang Ustaz tanda merah tu dibaca dengan dua harkat. Sebab apa dia dibaca dengan dua harkat? Sebab ia ialah mad badal. Asal amanukum. Asal kalimahnya amanukum. Yang Ustaz tanda hijau tu. Tengok Ustaz yang tanda hijau tu. Amanukum. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Amanukum. Tetapi Arab susah nak baca dengan cara baca amanukum. Dia orang susah nak baca. Jadi dia orang gantikan hamzah yang sukun tu kepada huruf mad alif. Jadi dibaca amanukum dua harkat. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Okey, surah An-Nahl ayat 90. Mana mak badal di situ? Kita tengok mak badal yang Ustaz tanda merah tu. Wa ita. Huruf alif huruf hamzah bertemu dengan huruf ya. Huruf mat iaitu huruf ya. Asal kalimah ita tu asalnya ita. Ada dua hamzah. Ita. Tetapi Arab susah nak baca dua hamzah. Hamzah yang pertama kasrah dan hamzah yang kedua sukun. Jadi yang tukarkan hamzah yang kedua sukun tu kepada huruf ya. Sebab apa ditukar kepada huruf ya? Sebab hamzah yang pertama adalah berbaris kasrah. Jadi ditukarkan kepada huruf ya. Jadilah kalimah wa'ita dibaca dengan dua harkat. Sebab apa dua harkat? Sebab huruf mad badal. Wa'ita. Okey, tengok contoh seterusnya. Li'ilafi Quraisy. Surah Al-Quraisy ayat 1.
Okey, asal mana kalimah mat badal di situ? Li'ilafi. Yang Ustaz tanda merah tu. Yang tanda merah tu tu mat badal, dibaca dengan 2 harakat. Li'ila. Okey, asal kalimah li'ilafi Quraisy, asalnya li'ilafi Quraisy, ada 2 hamzah di situ. Hamzah yang pertama kasrah dan hamzah yang kedua berbaris sukun ataupun baris mati. Tetapi Arab susah nak baca, dua hamzah susah nak baca. I'la susah nak baca. Jadi dia ditukarkan hamzah yang kedua yang berbaris sukun kepada huruf ya, huruf mat ya, dan dibacakan dengan 2 harakat. Li'ila fi Quraisy. Okey, tengok contoh yang seterusnya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Surah Al-Bayyinah ayat 4. Okey, mana contoh mat badal di situ? Tu yang Ustaz tanda merah tu, utu. Hamzah bertemu huruf mat waw. Utu. Asal dibaca dengan 2 harakat sebab apa? Sebab mat badal. Asalnya utu dibaca dengan utu, ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berbaris dhammah dan hamzah yang kedua berbaris sukun. Utu. Tetapi Arab susah nak baca, dia tukarkan huruf hamzah yang kedua tu, yang mati tu, dia tukarkan kepada huruf waw, huruf mat waw. Jadi dibaca dengan 2 harakat. Utu. Okey. Okey, ada yang setakat ni saja. Sekian, terima kasih.